Subhanahu wa taala. Allah permudahkan saya dan tuan-puan untuk bertemu pada petang ini untuk terus kita teruskan lagi diskusi kita berkenaan dengan keindahan bahasa Al-Quranul Karim, ya. Okay, jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan masih lagi berkenaan dengan fa'ala dan af'ala. Kalau bahasa mudahnya adalah imbuhan me, letak perbuatan dekat tengahnya, kemudian kan. Okay? Me, kan. Contohnya kalau saya kata berdiri, jadi kalau kita mendirikan, kita guna pattern fa'ala dan af'ala. Itu maksudnya mendirikan, ya. Okay, saya teruskan. Kita dah sebut beberapa makna bagi fa'ala dan af'ala. Makna yang pertama, ta'diyah, iaitu dia melangkaukan kepada kata mangsa. Yang kedua, perubahan kepada penyerupaan sesuatu. Contoh perubahan sesuatu mirip kepada sesuatu yang lain. Ya. Kemudian at-takfir dan sebagainya. Jadi ini rumusan dia, tuan-puan. Jadualnya lebih kurang begini. Okay, jadi sekarang ini kita nak tengok penggunaan fa'ala dalam Al-Quran. Bawa macam mana maksudnya, ya. Okay, kita perhatikan contoh penggunaan fa'ala dalam Al-Quranul Karim. Tuan-puan boleh perhatikan pada ayat yang ke-90 hingga 91 surah Al-Isra. Firman Allah, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا. Okay, perhatikan dekat sini, تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Mereka berkata, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, tidak akan sesekali kami beriman kepada engkau. Hatta tafjura lana, sehinggalah engkau memancarkan mata air, engkau memancarkan kepada kami minal ardi, daripada tanah ataupun daripada bumi, yambu'a, mata air. Jadi untuk kata mangsa mata air digunakan kalimah tafjura tanpa ada tasydid. Okey, kita teruskan lagi. Au takuna laka jannatun min nakhil, ataupun kamu mempunyai kebun daripada nakhil, tamar, wa inab, dan anggur. Fatufajjiral anhar. Fatufajjira dekat sini, tufajjira ada tasydid pada huruf jim. Kalimah yang sama, tafjura dan tufajjira. Kemudian kamu memecahkan sungai, tufajjira, memecahkan sungai, khilalaha, celah-celahnya, tafjira, sepecah-pecahnya. Okey, jadi kalimah fajara asalnya maksudnya pecah. Contohnya al-fajr, waktu subuh disebut al-fajr, ya, kerana ia memecahkan cahaya, ya, memecahkan cahaya pagi. Jadi tafjura, memecahkan, ataupun dalam bahasa kalau guna untuk air, memancarkan air. Jadi untuk sungai, kenapakah diguna tufajjira bukannya fatafjural anhar? Jadi soalan yang kita boleh bincangkan, kenapa untuk sungai tak digunakan fatafjural anhar tetapi digunakan fatufajjiral anhar? Okey, khilalaha tafjira. Di celah-celahnya, sepecah-pecahnya ataupun sekuat-kuatnya tafjira, ya. Okey, jadi kita perhatikan penggunaannya apabila merujuk kepada mata air, perbuatan itu dia tak memerlukan usaha yang lebih untuk mata air, tetapi sebaliknya untuk sungai, untuk mengalirkan air, untuk mengalirkan sungai, ia memerlukan usaha yang lebih, ya. Maka digunakan kalimah tufajjira yang membawa erti at-takfir, yang membawa erti at-takfir. Kat sini, ya tuan-tuan. Kat mana takfir, ya? Dekat sini, at-takfir. Jadi begitulah, untuk tufajjira dia membawa maksud at-takfir, berbanding tafjura dia adalah kalimah yang maksudnya kalimah yang tidak mengandungi makna takfir. Perbezaan yang jelas antara fa'ala dan af'ala ialah fa'ala membawa erti at-takfir. At-takfir ni apa? At-takfir boleh dihuraikan bahawa perbuatan tersebut mengambil masa yang lama. Dia bukan sekali lalu, ya? Dia bukan one touch, tetapi ia memerlukan masa yang lama, maka itu at-takfir. Ya, contohnya mengajar, ya. Mengajar kenapa disebut allama?
bukannya a'lama. A'lama maksudnya memberitahu, membuat orang orang lain tahu. Itu a'lama. Tapi 'allama menyebabkan orang lain tahu, tapi prosesnya adalah proses yang bukan sekejap. Sebab itu mengajar digunakan dalam bentuk takfir. Begini ya. Okey, kita perhatikan contoh. Demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Fantalaqa. Kemudian mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Khadir berjalan, bertolak. Hatta idza ataya ahla qaryah. Sehinggalah mereka berdua sampai kepada penduduk kampung ataupun bandar. Istata'ama ahlaha. Mereka meminta penduduk kampung tersebut memberi makanan kepada mereka. Fa'abau an yudayyifuhuma. Tetapi mereka enggan untuk melayan mereka. Fawajada fiha jidara. Lalu mereka berdua mendapati adanya satu tembok. Yuridu an yanqadda. Tembok itu nak runtuh. Fa'aqamah. Ini saya ambil terjemahan daripada Abdullah Basmih ya tuan-tuan. Fa'aqamah dekat sini dalam terjemahan Abdullah Basmih diterjemahkan lalu ia membinanya. Qala, kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra." Kalau kamu mahu, kamu boleh ambil upah untuk buat kerja jaga tembok ni. Jadi ayat ini tidak menggunakan lafaz qawwama. Asal kalimahnya adalah qama, berdiri. Kemudian digunakan kalimah aqama, mendirikan. Jadi sepatutnya aqama maksudnya mendirikan. Jadi Nabi Khadir mendirikannya. Mendirikan tembok yang dah nak jatuh. Fa'aqamah. Jadi Nabi Musa kata kalau kamu mahu, kamu boleh ambil upah. Soalan dia, kenapakah untuk mendirikan tembok tidak digunakan qawwama? Qawwama. Sebaliknya menggunakan lafaz aqama yang memberi isyarat bahawa Nabi Khadir hanya membetulkan tembok tersebut daripada runtuh, bukannya membinanya semula. Jadi dalam terjemahan ini diterjemahkan lalu ia membinanya, mungkin kerana nak disesuaikan dengan bahasa kita. Sebab kalau Abdullah Basmih fokus kepada keindahan bahasa, payah dia nak terjemah. Ya? Contoh yang disebut membinanya, kena sebut membetulkan, bukannya membinanya. Jadi nak sesuaikan, nak bagi mudah faham, maka dipilih kalimah yang boleh meraihkan tafsir, dalam masa yang sama boleh meraihkan bahasa terjemahan, bahasa Melayu kita. Jadi untuk ayat ini tak digunakan qawwama, digunakan aqama, menunjukkan Nabi Khadir hanya membetulkan tembok tersebut, bukannya membaiki ataupun qawwama. Qawwama ni maksudnya meluruskan. Ya. Okey, mudah-mudahan jelas ya tuan-puan ya tentang aqama dan qawwama. Okey, saya teruskan lagi. Okey, firman Allah selanjutnya adalah pada kalimah karrama. Karrama maksudnya memuliakan. Asalnya mulia, karim, mulia. Karuma, mulia. Kalau sebut dengan atas wazan fa'ala, karrama, dia menjadi maksudnya memuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami membawa mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami rezekikan kepada mereka daripada perkara yang baik-baik. Wa faddalnahum ala kathir. Dan kami lebihkan mereka lebih daripada kebanyakan mimman khalaqna tafdila. Kebanyakan daripada apa yang kami ciptakan, tafdila, sebaik-baik kelebihan. Ya? Okey, itu secara bahasa. Kalau kita perhatikan terjemahan pun tak jauh beza. Karramna diterjemahkan sebagai memuliakan. Okey, jadi digunakan kalimah atas wazan fa'ala, atas pattern fa'ala. Fa'ala ni macam mana Ustaz? Fa'ala ni kita perhatikan ka, ra, ma, letak tasdid dekat tengah. Ini atas wazan fa'ala. Dapat ya? Okey, saya teruskan. Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-62, qala, ia berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai.
adakah engkau melihat inikah orangnya yang engkau muliakan melebihi aku? Ini kata Iblis ya. Lain akhartani ila yaumil qiyamah, sekiranya engkau tangguhkan untuk aku hinggalah hari kiamat, la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya illa qalila, kecuali sikit saja yang terselamat daripada godaan iblis. Jadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam AS digunakan lafaz karramta. Tetapi apabila ayat berkaitan harta, Al-Quran menggunakan lafaz akrama. Jadi ada beza ya. Karrama sifatnya lebih maknawi. Akrama sifatnya lebih material ataupun zahiri. Zahiri ya. Jadi akrama. Daripada akrama boleh muncul kalimah yukrimu. Kalau dalam fi'il mudhari'nya, akrama yukrimu. Itu fi'il mudhari'. Yukrimu. Ya baris depan, kaf sukun, ra baris bawah, mim baris depan. Itu yukrimu ya. Memuliakan. Tapi ini fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il madhi. Okey, jadi antara kalimah yang terbit daripada ini, akrama, adalah kalla bal la tukrimuna. Ini adalah fi'il mudhari'. Jadi sesekali tidak, ya, kalla, jangan demikian. Boleh juga terjemah begitu ya. Kalla, jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Jadi memuliakan juga maksudnya. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan. Cuma soalan dia, kenapa tak digunakan kalla balla tukarrimunal yatim? Kalau daripada kalimah karrama, dia akan datang kalimah tukarrimuna. Tapi bila datang daripada akrama, dia akan jadi tukrimuna. Jadi kenapa bab memuliakan anak yatim digunakan tukrimuna, bukan tukarrimuna? Jadi soalan kita, kenapa untuk anak yatim tukrimuna bukan tukarrimuna? Okay, kita perhatikan dalam surah Al-Fajr, surah yang sama, ayat yang ke-15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Dalam pada itu, manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya, فَأَكْرَمَهُ, kemudian Allah memuliakannya. Macam mana Allah uji manusia ni? Dengan Allah memuliakannya. وَنَعَّمَهُ, dan Allah beri nikmat kepadanya. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ, kemudian dia berkata, Allah telah memuliakanku. Jadi dekat sini ada dua kali akraman. Akrama ya. Jadi saya terlepas pandang, satu lagi kalimahnya dekat sini, akraman. Jadi dekat sini tuan-puan boleh merahkan ya, highlightkan dekat sini. Ada dua highlightnya, akramahu dan akraman. Okey, kenapakah dalam surah Al-Fajr, bila Allah muliakan orang-orang ini, Allah sebut akrama, bukannya karrama. Bukannya fakarramahu. Kemudian fayaqulu rabbi karraman. Bezanya, kalau karraman, ia sifat maknawi. Dekat sini Allah muliakan bukan kerana maknawinya, dalaman dia bukan. Tetapi kerana luarannya Allah muliakan dengan harta. Jadi muliakan dengan harta digunakan kalimah akramah. Kalau muliakan dalaman, itu karramah. Sebab itu bila Allah sebutkan Allah muliakan Nabi Adam, itu sifatnya sifat dalaman. Ya. Jadi manusia ni Allah muliakan bukan kerana luaran semata-mata, tapi Allah muliakan kerana dalaman juga. Sebab itu kalimah karrama ataupun akrama seringkali dikaitkan dalam bab human right ya, dalam perbincangan ulum Al-Quran, perbincangan pengajian Al-Quran. Karrama ataupun akrama seringkali dijadikan sebagai sandaran untuk berbincang, berbahas berkenaan dengan hak-hak kemanusiaan. Ya. Okey. Penggunaan lafaz karrama menunjukkan makna yang lebih ekstrim, lebih berpanjangan dan lebih bersifat umum. Jadi dekat sini kalau kita perhatikan, bila Allah muliakan Bani Adam, ini sifatnya adalah lebih ekstrim, iaitu sifatnya berbentuk dalaman. Kemudian lebih berpanjangan Bani Adam secara keseluruhan, jadi dia adalah tempoh yang panjang. Kemudian dia adalah sifatnya lebih umum, Bani Adam keseluruhannya. Ya.
Jadi berbanding dengan akrama, sifatnya tertakluk kepada harta. Okay. Contoh lain ialah firman Allah. Okay, kita perhatikan lagi. Kalimah wassa. Wassa ni maksudnya mewasiatkan. Berpesan pun boleh ya. Berpesan, mewasiatkan. Itu wassa. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Jadi kalimah wajib ini adalah jelmaan daripada bahasa Melayu. Jelmaan daripada tafsir. Jadi diterjemahkan sebagai wajibkan. Sebenarnya secara bahasa wassa maksudnya mewasiatkan, pesankan. Cuma dalam usul fiqh, kalimah wassa juga memberi maksud wajibkan. Ya? Lafaz wassa. Wa in jahadaka litusyrika bi. Sekiranya mereka berdua mendesak kamu untuk kamu mensyirikkan aku. Ma laysa laka bihi ilm. Dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu berkenaannya, fala tuti'huma. Allah kata jangan sesekali kamu mentaati mereka berdua. Ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kamu kembali, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun, dan aku kabarkan, beritakan kepada kamu dengan apa yang kamu telah kerjakan. Jadi kat sini digunakan wasaina kerana wasiat ataupun pesanan ini adalah berkenaan dengan maknawi. Perihal maknawi iaitu perihal kesopanan kepada kedua ibu bapa, kemudian ketaatannya sejauh mana, kemudian kepada siapa kita dikembalikan. Jadi ini adalah pesanan yang maknawi ataupun kita boleh rumuskan sebagai pesanan yang berperihalkan tentang agama, pesanan agama, maka digunakan wassa. Kita perhatikan lagi. Contoh pesanan agama yang Allah maklumkan dengan penggunaan wassa juga adalah dalam surah Al-Baqarah. Kalam Nabi Ibrahim AS. Wa wassa biha Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim AS mewasiatkan dengannya. Nya ni kembali kepada agama. Banihi. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu. Begitu juga Nabi Yaqub. Ya bani. Wahai anak-anakku. Inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah dah pilih untuk kamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Jadi wassa dekat sini, pesanannya adalah pesanan agama. Sebab itu digunakan kalimah wassa. Kita perhatikan lagi dalam surah Al-An'am. Allah sebutkan, Qul ta'alau. Katakanlah, ta'alau. Marilah sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kamu apa yang Allah telah mengharamkan ke atas kamu. Alla tusyriku bihi syai'a. Antaranya adalah jangan kamu mensyirikkan kepada Allah sesuatu perkara. Yang lainnya adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu menghampiri kejahatan-kejahatan, yakni zina, ma dhahara minha, yang jelas, wa ma batan, dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh satu jiwa pun yang telah diharamkan oleh Allah illa bil haqq, melainkan atas dasar kebenaran. Dzalikum, demikian itulah, wasakum, dia mewasiatkan kamu, dia berpesan kepada kamu. Wasiat di sini maksudnya pesanan ni bukan pesanan ini adalah pesanan berkaitan dengan agama. Jadi dekat situlah digunakan wasa berbanding satu lagi awsa. Ya. Okey, itu ayat yang ke-151 dalam surah Al-An'am. Tahulah kita wasa ini lebih melibatkan tentang agama. Okey, kita teruskan lagi. Al-Quran menggunakan lafaz wasa untuk perkara-perkara yang bersifat maknawi seperti perihal agama.
Manakala lafaz awsa pula untuk perkara-perkara yang bersifat lahiriah, seperti harta. Okey, firman Allah. Jadi untuk awsa, lawan daripada wasa, kita boleh sebutkan sebagai awsa. Awsa ni adalah pesanan juga, tapi pesanan di sini bukan melibatkan agama. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk anak lelaki menyamai bahagian bagi dua orang anak perempuan. Jadi untuk perihal yang melibatkan harta digunakan kalimah yusi. Jadi tuan-puan, lawan kepada yusi kita sebut yuwassi. Ya, yusi ia adalah fa'il mudhari' bagi kalimah awsa. Kalau wassa fa'il mudhari'nya adalah yuwassi. Ya. Jadi yuwassi itu adalah fa'il mudhari' bagi wassa. Jadi untuk yang ini digunakan kalimah awsa ataupun yusi. Yusi ni fa'il mudhari' bagi awsa. Okey. Jadi ustaz, macam mana nak tahu, nak kenal dia fa'il mudhari' kepada af'ala ke ataupun fa'ala? Sifilnya begini tuan-puan ya. Kalau fa'ala bila nak tukar kepada fa'il mudhari', kita letak ya, kita salin balik fa'ain lam ni. Ya. Okey, ya yang paling depan kita baris depan kan. Fa baris atas, ain bertasydid, baris bawah, yufa'ilu. Contohnya kalau wassa, dia akan jadi yuwassi. Kalau wassa akan jadi yuwassi. Ini tulisan mau saya ya. Okey. Ni yuwassi. Contoh lain, kalimah yang sebelum ini kita bincangkan tadi, kalimah karrama kan. Kalimah karrama, kalau kita nak tukar kepada fa'il mudhari' karrama, kita salin sahaja kaframa ni, kaframi, dia berubah menjadi ya baris hadapan, kita salin semula. Cuma ra di huruf yang tengah baris bawah. Yukarrim. Jadi kalau untuk kamu, tukarrimun al-yatim. Sepatutnya begitu. Tapi untuk akrama, untuk akrama, juga maksudnya memuliakan. Kita ubah macam mana? Kita buang alif hamzah ni. Kita tambah huruf mudhara'ah kat depan. Jadi yukrimu. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi yusi sama, awsa, kita buang hamzah, awsa, kita buang hamzah. Jadi salin dengan huruf ya ataupun mana-mana huruf lah yang berkenaan menunjukkan kepada fa'il mudhari'. Jadi yusi. Jadi yusi ni adalah fa'il mudhari' bagi kalimah awsa. Nampak ya? Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita perhatikan untuk di sini. Allah perintahkan kamu, okey ini kita dah bincangkan. Contohnya dekat sini, ayat yang ke-31 dalam surah Maryam. Wa ja'alani mubarakan. Dan ia menjadikan daku seorang yang berkat. Ainama kuntu. Di mana sahaja aku berada. Wa awsani bis-salah, dan Allah pesan kepadaku, pesan dekat sini wajibkan, bis-salah untuk mengerjakan salat, wa zakah, dan zakat, madumtu hayya, selagi mana aku hidup. Jadi tadi saya katakan tadi awsani adalah untuk perihal harta. Tetapi dekat sini ni adalah suruhan solat. Jadi tidakkah solat ini adalah urusan agama? Jadi kita perhatikan, walaupun solat ini perihal agama, tetapi digandingkan dengan zakat, juga melibatkan harta. Maka digunakan kalimah awsa. Jadi awsa pada ayat ini sahaja merujuk kepada solat. Yang lain semuanya berkaitan dengan harta. Ya? Okey, jadi itu ayat yang ke-31 dalam surah Maryam. Jadi mudah-mudahan jelas berkenaan dengan wasa dan awsa.
Sekarang ni kita perhatikan lagi contoh lain ialah penggunaan lafaz nazzala dan anzala. Okey, kalimah anzala dan nazzala, firman Allah Subhanahu wa taala, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Ia menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Musaddiq bil haqq, dengan mengandungi kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia menurunkan juga Taurat dan Injil. Jadi kita perhatikan penggunaan untuk Al-Quranul Karim digunakan kalimah nazzala. Berbanding dalam untuk Taurat dan Injil digunakan kalimah wa anzala. Jadi kenapakah untuk kitab Al-Quran digunakan nazzala, untuk Taurat dan Injil digunakan anzala? Jadi antaranya kerana nazzala membawa maksud takthir. Dia bukan mengambil masa yang singkat, tapi dia mengambil masa yang lama. Jadi Al-Quran diturunkan bukannya sekaligus kepada Nabi SAW. Ia mengambil masa yang lama 23 tahun barulah disempurnakan penurunannya. Itu Al-Quran Karim. Tetapi untuk Taurat dan Injil, dia taklah setakfir Alkitab diturunkan. Maksudnya ada yang berpandangan Taurat itu diturunkan sekaligus. Ya? Jadi sebab itu digunakan kalimah wa anzala. Jadi untuk ayat yang seperti ini jelas ya untuk kita ya. Kerana ada perbezaan kalimah pada satu ayat yang sama. Nazala dan anzala satu ayat yang sama. Okay, kita perhatikan lagi ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi kita perhatikan kalimahnya adalah nazzala, digunakan kalimah nazzala dengan maksud takfir, iaitu turunnya bukan sekaligus tetapi berkali-kali ataupun mengambil masa yang lama. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelum ini. Jadi kitab yang Allah turunkan sebelum ini tidaklah nazzala tapi anzala, menunjukkan turunnya sekaligus. Itu antara makna yang paling dominan berkenaan dengan fa'ala dan af'ala ya. Yang paling banyak dimaksudkan daripada fa'ala dan af'ala. Fa'ala menurunkan tapi ada sifat takthir, mengambil masa yang lama, berperingkat-peringkat, cermat, halus. Itu maksud takfir. Tetapi af'ala, dia tidak mengandungi maksud takfir itu. Itu asas untuk yang paling banyak digunakan untuk fa'ala dan af'ala ya. Okey, contoh dalam surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan kepadanya Al-Quran jumlatan wahidah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu adalah untuk kami meneguhkan hati kamu. Warattalnahu tartila, dan kami nyatakan bacaan kepada kamu satu persatu. Jadi soalan dia, kalau kita sebut nazzala tu bawa maksud turunnya bukan sekaligus, bagaimana pula dengan ayat yang ke-32 dalam surah Al-Furqan? Ya? Yang digandingkan dengan jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah ni maksudnya sekaligus. Satu jumlah sekaligus. Jadi kenapa dalam surah Al-Furqan tak dinyatakan turun tu berperingkat-peringkat ni? Jadi penurunan Al-Quran untuk surah Al-Furqan ni menunjukkan ia sekaligus. Untuk ayat ini sahajalah jumlatan wahidah. Ya? Contoh lain dalam surah Asy-Syu'ara, inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayah. Kalau kami mahu, tentulah kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat. Ayah, satu mukjizat. Menunjukkan ini adalah sekaligus, bukannya maksudnya mengambil masa yang lama. Jadi adakah ini berselisih dengan kita katakan tadi, makna yang utama untuk fa'ala adalah takfir, iaitu dia mengambil masa yang lama. Maksudnya bukan sekaligus. Tetapi untuk ayat yang ke-32 surah Al-Furqan dan surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-4 menunjukkan seolah-olah ia tak membawa maksud takfir. Jadi inilah yang cuba disampaikan oleh penulis.
penulis nak cuba membawa maksud yang lain, maksud yang lebih baharu. Sebab kebanyakan qudama ataupun mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, mereka terjemahkan fa'ala maksudnya taksir. Ada membawa maksud perbuatan tersebut mengambil masa yang lama. Itu maksud taksir. Ya? Jadi ulama-ulama mutaqaddimin mereka berpegang sedemikian kebanyakannya, dan huraian mereka berpaksikan asas taksir ini. Tetapi untuk mutaakhirin, ulama-ulama yang terkemudian, antaranya penulis buku ni, beliau berpandangan ia bukan semata-mata taksir. Ya? Jadi sebab itu pada peringkat awal saya sendiri dah maklumkan, ia tidaklah satu perkara yang menghairankan sekiranya satu pattern itu membawa banyak jenis maksud. Antara yang ini yang kita baca dalam saraf kan, dia ada 7 makna, sebenarnya 8 ya. Untuk fa'ala ni ada 8, ada satu lagi yang saya tak muatkan dalam ni. Jadi 7 ataupun 8 makna. Itu tidaklah menjadi satu perkara yang memelekkan apabila satu kalimah ada banyak makna. Ya. Dan penulis ini nak cuba nak sampaikan bahawa apa yang kita boleh dapati daripada kalimah-kalimah ini, contohnya dekat sini kan, laula nuzila, bukan semata-mata dengan makna taksir, iaitu turunnya bukan sekaligus, bukan semata-mata itu. Tetapi dia nak cuba bawa satu perkara yang kita boleh hayati bersama, ada lagi makna yang lain selain daripada turunnya satu persatu ya. Okey, ini menunjukkan selain makna taksir, lafaz fa'ala wazan bagi nazala boleh jadi juga merujuk kepada perkara yang lebih penting dan perlu diberi perhatian. Saya ulang, kata kuncinya adalah perkara yang lebih penting ataupun perlu diberi perhatian. Jadi sebab itu untuk ayat Al-Furqan, ayat yang ke-32, dia tak semestinya bawa maksud tidak sekaligus, tapi yang dimaksudkan dekat sini, Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah satu perkara yang besar. Jadi nazala dia bawa maksud benda tu adalah benda yang penting. Ya? Okay, begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara, ayat yang diturunkan, mukjizat yang diturunkan itu adalah satu perkara yang besar. Maka sebab itu digunakan kalimah nunazzil, bukannya nunzil. Nunzil ni yang ni lah, nunzil ni daripada kalimah anzala. Ya? Okay, saya teruskan lagi. Kita perhatikan juga dalam surah Al-A'raf, dalam kisah Nabi Hud alaihissalam. Dalam kisah Nabi Hud alaihissalam digunakan qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Nabi Hud berkata, sesungguhnya telah berlaku ke atas kamu daripada Tuhan kamu rijsun, najis ataupun azab, wa ghadab, dan kemurkaan. Ya, jadi telah menimpa kamu kemurkaan Allah dan rijsun, perkara yang tidak disukai oleh Allah, azab ya. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha, adakah kamu nak berdebat dengan aku tentang nama-nama yang kamu sendiri menamakannya? Antum, kamu yang menamakannya, wa aba'ukum, begitu juga nenek moyang kamu yang menamakannya. Jadi adakah nak berdebat dengan nama ni? Okay, jadi kita perhatikan disebut ma nazzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah turunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Jadi digunakan kalimah nazzala dekat sini. Fantaziru, maka tunggulah. Inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku bersama kamu. Orang-orang yang menunggu. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Okey, jadi dekat sini ayat yang ke-71 menunjukkan bahawa nazala bukan sekadar membawa maksud mengambil masa yang lama, tak semestinya begitu. Tetapi dia ada makna lain yang kita boleh hayati. Ya, kita teruskan lagi. Contoh dekat lain, dalam surah Yusuf, ma ta'buduna min dunihi, apa yang kamu sembah selain daripada Allah,
illa asma'an sammaitumuha. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah nama-nama yang kamu sendiri yang namakan. Wa aba'ukum, dan nenek moyang kamu yang namakannya. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukuman itu melainkan bagi Allah sahaja. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepada Allah sahaja. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, jadi dekat sini digunakan menurunkan, anzala. Konteks yang hampir serupa, kalimah yang hampir serupa, penggunaan kalimah, cuma pada anzala ini, kenapa dibezakan penggunaannya? Contoh dalam surah An-Najm, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah nama yang kamu letakkan. Wa aba'ukum, yang nenek moyang kamu letakkan. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah menjadikan ia, tidaklah Allah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Iyattabi'una illa dhann, apa yang mereka ikut hanyalah sangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini ataupun mengikut hawa nafsu, ya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, telah datang kepada mereka daripada Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Jadi kita perhatikan dekat sini ayat yang ke-23 surah An-Najm digunakan juga anzala. Melihat kepada konteks ayat-ayat di atas menunjukkan, kalau kita perhatikan pada konteks setiap ayat ni, surah Al-A'raf, surah Yusuf, surah An-Najm, kita akan dapati sebenarnya ia berkaitan dengan perdebatan yang berlangsung. Perdebatan yang berlangsung dalam surah Al-A'raf adalah perdebatan yang lebih dahsyat. Maka sebab itulah digunakan kalimah nazzala. Berbanding dalam surah Yusuf dan surah An-Najm, perdebatan itu bukanlah perdebatan yang sedahsyat dalam surah Al-A'raf, maka digunakan anzala. Jadi nazzala menunjukkan apa yang aku nak sampaikan ni perkara yang besar, perkara yang penting. Jadi digunakan nazzala kerana konteksnya perdebatan yang lebih rancak ataupun lebih panas, ya. Okay, contoh lain ialah kalimah nuzila. Kalimah nuzila, Allah berfirman, wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Kalimah nuzila adalah kalimah yang sama dengan tadi nazala. Nuzila ni datang dalam bentuk kata kerja pasif. Dan mereka berkata, laula nuzila, mengapa tidak diturunkan alaihi, ke atas Muhammad, ayatun min rabbih, satu tanda, satu mukjizat daripada Tuhannya. Qul, katakanlah, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menurunkan ayat, tanda. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kita perhatikan dekat sini, nuzila membawa maksud diturunkan, tetapi dia ada motif di sebaliknya adalah ini adalah perkara yang penting, perkara yang besar ingin disampaikan. Barangkali mungkin dialog ini berlaku dalam keadaan yang panas, ya. Kita perhatikan lagi dalam surah berikutnya, surah Al-Ankabut, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Jadi sebaliknya dalam surah Al-Ankabut digunakan unzila, diturunkan, bukan dengan kalimah nuzila. Jadi kenapakah dalam surah Al-Ankabut digunakan unzila bukan nuzila? Menunjukkan apa yang disampaikan dalam surah selain daripada Al-Ankabut tadi itu, maknanya adalah lebih besar dan lebih penting. Sebab itu digunakan nazala ataupun nuzila, ya. Kita perhatikan, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Jadi ini kembali kepada konteks. Konteks yang menentukan ataupun menunjukkan bahawa unzila pada surah Al-Ankabut dekat ayat ini tidaklah sepenting ataupun tidaklah sedahsyat pentingnya macam dalam surah Al-An'am tadi. Qul innamal ayatu 'indallah. Katakanlah sesungguhnya ayat-ayat itu adalah di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas. Iaitu ada pada ayat yang
50 hingga 51 daripada surah Al-Ankabut. Jelas daripada konteks kedua-dua ayat ini membawa bahawa suasana perdebatan dalam surah Al-An'am adalah lebih panas berbanding dalam surah Al-Ankabut. Jadi berkenaan dengan ini, tuan-puan boleh perhatikan semula pada konteksnya. Ya? Jadi selain daripada nazala membawa maksud takfir, dalam masa yang sama nazala juga membawa maksud mubalaghah. Itu adalah perkara yang penting, perkara yang ekstrim. Ya? Okey. Setakat ni tuan-puan ada pandangan, ada luahan, silakan. Saya tiada masalah. Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Okey, kita perhatikan contoh lain ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimahnya adalah anzala, masih lagi anzala dan nazala. Firman Allah adalah dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu kerana mereka benci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Okey, ayat yang ke-26 surah Muhammad, surah yang sama, konteks yang tak jauh beza dan kalimahnya tak jauh beza, tapi ada sedikit perbezaan. Ini yang kita sebutkan, perbezaan ini namanya sebagai mutasyabihat, ya. Ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat yang nampak macam sama tapi tak sama sebenarnya. Dzalika bi annahum, demikian itu kerana mereka qalu, mereka berkata lilladzina karihu, kepada orang yang benci ma nazzalallah, apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mengikuti kamu ataupun mentaati kamu dalam beberapa perkara. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui rahsia-rahsia mereka. Jadi kita perhatikan, untuk ayat yang ke-9 digunakan anzala. Apa yang mereka bencikan itu Allah, apa yang Allah turunkan. Jadi anzala. Tetapi untuk ayat yang ke-26 surah Muhammad digunakan nazala. Menunjukkan konteks ayat yang ke-26 ni sifatnya adalah sifat yang lebih ekstrim ataupun sifat yang lebih penting. Ya, mungkin audien yang payah nak terima kebenaran, ya. Jadi sebab itu digunakan nazalah berbanding ayat yang ke-9. Kita perhatikan, ya. Perbezaan kedua ayat ini boleh dilihat jelas apabila kita memberi perhatian kepada konteks ayat. Contohnya walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kepenatanlah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Kerana apa? Kerana apa Allah mensia-siakan amal mereka? Adalah kerana mereka benci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum. Lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Afalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Lalu mereka melihat bagaimanakah akibat yang menimpa orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu 'alaihim. Allah telah menghancurkan orang-orang itu, mereka. Walil kafirina amthaluha, dan untuk orang-orang kafir lebih kurang yang seperti itu juga akan menimpa mereka. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan orang-orang kafir mereka tidak ada pelindung. Okey, kita perhatikan ni ayat 8 hingga 11. Okey, kita bandingkan dengan konteks ayat 25 hingga 29. Kalau tadi cerita tentang orang kafir, ini ayat yang ke-25 hingga 29 cerita tentang orang murtad. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang yang berbalik kepada keingkaran mereka, iaitu orang murtad. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas kepada mereka kebenaran, petunjuk kebenaran, ya. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitanlah yang memperdaya mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Ini menunjukkan orang murtad lebih dahsyat daripada orang kafir. Kerana orang kafir boleh jadi mereka tidak menerima kebenaran ataupun petunjuk, tapi orang murtad mereka pernah dapat petunjuk. Dzalika bi annahum, ini kerana mereka qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah, mereka berkata kepada orang yang bencikan apa yang Allah turunkan. Jadi ini
bukanlah mereka sendiri yang bencikan apa yang Allah turunkan, tapi mereka berkata kepada orang yang benci apa yang Allah turunkan. Ada beza ya. Contoh, kalau saya bencikan sesuatu, seorang lagi pihak ketiga yang berkata kepada saya yang bencikan kepada sesuatu. Okey, pihak ketiga ni dia kata dia akan mentaati saya kerana saya bencikan sesuatu. Orang ini lebih dahsyat daripada orang kafir tadi. Orang kafir tadi kerana mereka yang benci. Ini kerana mereka mentaati orang yang benci. Ya? Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui rahsia mereka. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kita perhatikan dia ada ta'kid selepas ayat ini. Ta'kid ni rentetan. Rentetan daripada yang tadi. Yang tadi tidak dipanjangkan rentetan tentang balasan kepada orang kafir, melainkan ahbata a'malahum. Allah gugurkan amal mereka. Amal mereka tidak dihitung. Tetapi dekat sini ayat ke-27 dipanjangkan lagi takkid untuk mereka. Antara takkidnya adalah, maka bagaimanakah apabila malaikat mematikan mereka, malaikat memukul wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah. Ini kerana mereka mengikut apa yang Allah murka, Allah marah, wa karihu ridwanahu, dan mereka bencikan keredaan Allah. Fa ahbata a'malahum. Jadi tuan-puan, bencikan keredaan dengan bencikan apa yang Allah turunkan. Mana lagi dahsyat? Ya? Mereka nampak kebenaran, tapi mereka tidak mahu keredaan Allah. Amma hasibal ladzina fi qulubihim marad. Adakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit menyangka alla yukhrijallahu adghanahum, bahawa Allah tidak akan sama-sama sekali mengeluarkan adghanahum, hasad dengki mereka. Maksudnya meledahkan hasad dengki mereka. Jadi kita perhatikan, melihat kepada ayat ini, jelas bahawa ayat kedua menempelak kekufuran dan orang kafir pada bentuk yang lebih dahsyat dan lebih kuat berdasarkan alasan berikut. Ya, jadi bahagian yang kedua tadi tu, ayat yang ke-26 dalam surah Muhammad berbanding dengan ayat yang ke-9 dalam surah Muhammad, kita perhatikan perbezaannya macam mana. Ya, okey. Hanya ayat 8 hingga ayat 10 sahaja yang menyentuh perihal orang kafir. Berbanding ayat 25 hingga ayat 26 kesemuanya bercerita tentang orang kafir. Ya. Jadi dari sudut kepanjangan ayat yang menceritakan tentang mereka, yang bahagian bawah lebih panjang berbanding yang atas. Kemudian, kecaman pada ayat yang pertama ialah wa adalla a'malahum. Allah mensia-siakan amal mereka. Fa ahbata a'malahum. Allah menggugurkan amal-amal mereka. Bandingkan kecaman pada ayat yang kedua adalah lebih dahsyat dan kuat. Antaranya fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanakah apabila malaikat mengambil nyawa mereka, malaikat pukul muka dan malaikat pukul adbar mereka, dubur mereka. Ini antara kecaman dia. Kecaman seterusnya fa ahbata a'malahum. Allah gugurkan amal mereka. Jadi nampak tak? Dari sudut kecaman pun, bahagian yang kedua ni lebih dahsyat daripada yang atas. Ya? Kita teruskan lagi. Sifat orang kafir pada ayat kedua adalah lebih teruk. Ayat pertama hanya menyebut perangai mereka yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan. Berbanding pada ayat kedua disebutkan beberapa sikap mereka, iaitu mereka merupakan orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran, orang yang murtad. Sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya, kekufuran mereka lebih teruk kerana mereka berpaling setelah mengetahui kebenaran. Yang kedua, sifat mereka, syaitanlah yang telah memperdayakan mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang ketiga, mereka akan patuh kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah kepada sesetengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad dan pengikutnya. Artinya mereka nampak kebenaran, tapi mereka tidak mahu beriman, mereka mahu bertuankan kepada kebatilan. Itu masalah ya. Okey, kita teruskan lagi. Mereka menurut serta melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi tadi dekat sini, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Kan? Ini kerana mereka mengikut apa yang Allah murkai. Itu Allah sebutkan juga.
Jadi sifat mereka lebih dahsyat. Kalau tadi sikit saja sifat mereka untuk yang bahagian awal, ayat yang ke-9. Tapi untuk ayat yang ke-26, ayatnya lebih panjang. Kita perhatikan. Mereka membenci perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Wa karihu ridwanahu. Dalam hati mereka ada penyakit syak, ragu-ragu. Okay? Mereka menyimpan perasaan dendam dan hasad dengki terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Itu pada dekat sini ya. Allan yukhrijallahu adghanahum. Adghanahum dekat sini dinyatakan bahawa mereka ada dengki dengan Nabi SAW. Okay, jadi kita tahu daripada ayat yang ke-25 hingga 29 ni betapa sifat orang kafir, orang murtad ni adalah lebih dahsyat daripada orang kafir biasa. Okay, kita teruskan lagi dengan dah habis dah untuk kalimah nazala dan anzala. Kesimpulan dia. Kesimpulan yang penting. Okay, kesimpulan dia, biasanya kita belajar berkenaan dengan nazala, fa'ala dan af'ala dalam menurut perspektif saraf, ada 7 atau 8 makna yang kita dah sebutkan pada pertemuan yang lepas. Ya. Tetapi selalunya yang dibincangkan dalam perbahasan tafsir, selalunya elemen ini, elemen at-takfir. Tanpa saya menafikan elemen lain juga dibincangkan. Cuma yang agak syarat dibincangkan adalah takfir ni. Menunjukkan fa'ala selalunya membawa maksud takfir, iaitu mengambil masa yang lama, berbanding af'ala tidaklah mengambil masa yang selama macam fa'ala. Tetapi ada kalanya kita boleh lebihkan skop perbincangannya. Bukan semata-mata terhad kepada takfir. Tetapi kita boleh tambahkan lagi sebagai contoh yang dekat sini ditambahkan dari sudut mubalaghah. Iaitu perbuatan fa'ala ada unsur mubalaghah, merujuk kepada perkara yang ekstrim. Ada merujuk kepada ihtimam, perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi sebagai contoh yang kita sebutkan tadi nazala, ada ketikanya juga nazala dalam surah Al-Furqan dimaksudkan dengan maksud bukan turun berasing-asingan tapi sekaligus. Ya, tetapi dekat situ membawa maksud mubalaghah. Apa yang diturunkan itu adalah perkara yang besar. Cerita itu adalah cerita yang besar. Jadi sebab itu digunakan bentuk yang ini fa'ala membawa maksud mubalaghah. Ya, itu kesimpulan untuk bahagian yang pertama. Okey, tuan-puan bagaimana? Boleh saya teruskan kepada contoh berikutnya? Okey, saya teruskan kepada contoh berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan ini. Okey, kalimah yang kerap juga kita jumpa nanti adalah berkenaan dengan najah. Najah ni artinya selamatkan. Yunajji, menyelamatkan. Ini adalah fa'il mudhari' bagi najah. Sama macam tadilah wassa, yuwassi. Ya? Tanjiyatan. Ini adalah masdar. Masdar ni adalah kata terbitan daripada fa'il. Kalimah yang lain, anja, menyelamatkan. Jadi fa'il mudhari' bagi anja adalah yunji. Bukan yunajji, tapi yunji. Menyelamatkan. Masdarnya adalah inja'an, menyelamatkan. Jadi antara elemen yang kita boleh beri perhatian, perbezaan najah dan anja. Najah ada unsur talabbus dan tamahul. Talabbus ni mengambil masa, duduk bersama, dia mengambil masa. Tamahul, dia pelan-pelan, dia bukan laju. Itu najah. Tetapi kalau al-isra', anja membawa maksud al-isra'. Maksudnya apa yang proses penyelamatan itu berlaku dalam masa yang sekejap dengan pantas. Ya. Jadi anja ada elemen pantas. Najah ada elemen mengambil masa. Okey, kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Sebenarnya perkenaan ini nanti boleh dibincangkan dalam kisah Nabi Musa AS. Kalau tak silap saya, Ustaz Yusuf pun ada perbincangan tentang Nabi Musa AS. Jadi ada diceritakan tentang perbandingan kalimah yang dipilih dalam surah-surah tersebut. Ya? Dalam kisah Nabi Musa AS. Saya tunjukkan salah satu nota. Jadi kisah Nabi Musa paling panjang. Ya? Dalam nota dalam bahasa Arab pun 55 slide. Okay, contoh kalimah najah. Ya?
Dia bukan pada kalimah najah sahaja untuk kisah Nabi Musa. Ada lagi kalimah-kalimah yang nampak serupa tapi lain sedikit. Contoh dekat sini kan, Allah suruh Nabi Musa campakkan tongkat. Digunakan alqiha. Qala alqiha ya Musa. Campakkanlah wahai Nabi Musa. Tapi dekat sini wa alqi asak. Campakkan. Dekat sini wa an alqi asak. Ada an. Jadi semua tu ada perbincangan. Ya. Dekat sini khudha wa la takhaf. Ambillah, jangan takut. Ya Musa la takhaf. Mana khudh dekat sini? Wahai Musa, jangan takut. Ya Musa aqbil. Aqbil, menghadaplah. Wa la takhaf. Jangan takut. Jadi perbezaan-perbezaan ini kerana konteks yang menyebabkan perkisahan ini tak sama antara surah dan surah yang lain. Contoh, ini surah Taha. Jadi konteksnya, pembawaannya, penyampaiannya tak sama dengan surah An-Naml. Maka kalimah-kalimah yang dipilih pun tak sama. Ya? Okey, jadi kita letak tepi dahulu kalimah-kalimah yang lain yang dibentangkan dalam perbandingan kisah Nabi Musa. Yang penting dekat sini ya. Jadi tuan-puan bila perhatikan surah kisah Nabi Musa ni, tuan-puan akan dapati betapa meriahnya bahasa Al-Quran. Ya, banyak bentuknya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dekat sini, faqulna dhahaba ila al-qaum. Ya, dekat sini, i'til qauma adh-dhalimin. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Begitu meriahnya bahasa Al-Quran Karim. Jadi digunakan kalimah yang pelbagai. Ya, ini notanya. Nanti tuan-puan boleh tonton kelas ataupun ikuti kelas bersama Ustaz Yusuf Arba'in berkenaan kisah Nabi Musa AS. Ya. Okey, saya teruskan dekat sini. Ni. Selamatnya Bani Israel. Jadi lafaz selamat ni digunakan macam mana? Antaranya digunakan wa idh najjainakum. Tak pasti jelas ke tidak. Wa idh najjainakum. Rakan-rakan yang tonton dalam Facebook mungkin tak berapa jelas ya. Rakan-rakan yang tonton dalam Zoom, mereka boleh zoom kan. Zoom boleh zoom, Facebook tak boleh zoom ya. Wa idh najjainakum. Surah Al-A'raf wa idh anjainakum. Kemudian surah Ibrahim idh anjakum. Jadi yang gunakan najja dalam surah Al-Baqarah, tapi dalam surah Al-A'raf digunakan anja, surah Ibrahim digunakan anja. Ada kalimah lain selain daripada kalimah najja yang dibincangkan. Kalimah yang dibincangkan juga ada yuzabbihuna. Yuzabbihuna sembelih. Untuk dalam surah Al-A'raf yuqattiluna. Sembelih juga. Untuk dalam surah Ibrahim yuzabbihuna. Yang tu mungkin boleh dibincangkan nanti. Kenapa dipilih kalimah yuzabbihuna? Yang kita beri perhatian adalah kalimah najja, anja. Jadi kenapakah disebut kalimah yang berbeza? Okay, kita bandingkan dengan surah Al-Baqarah juga, ayat selepasnya. Kalau tadi ni ayat yang ke-49, ini ayat selepasnya sahaja. Tak jauh ya. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ketika kami belahkan lautan merah untuk kamu lalui. Fa anjainakum. Kemudian kami selamatkan kamu. Wa aghraqna ala fir'aun. Dan kami tenggelamkan keluarga kerabat Fir'aun. Wa antum tanzurun. Dan kamu melihat. Jadi kalimah diguna pakai adalah najja dan anja. Untuk kami, najjaina. Untuk anja, jadi anjaina untuk kami ya. Okay, jadi kenapakah penggunaan kalimah yang sebegini? Jadi yang pertama, kalau kita tengok pada konteks, Allah selamatkan kamu daripada keluarga Fir'aun. Mereka buat apa? Mereka menyeksa kamu. Yuzabbihuna abna'akum. Mereka sembelih anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Jadi ini adalah tempoh yang panjang. Bila menunjukkan tempoh yang panjang, digunakan kalimah najjainakum. Ya, atas wazan, atas pattern fa'ala tadi. Mengikut pattern fa'ala. Fa'ala ni maksudnya membawa maksud yang panjang. Tetapi satu lagi digunakan kalimah anjainakum, kami selamatkan kamu. Ini adalah perkara yang berlaku dengan begitu pantas. Apabila kami belah lautan, kemudian kami selamatkan kamu, itu adalah satu tempoh yang pantas, maka digunakan anjaina. Jadi pantas, af'ala, lama, fa'ala. Samalah kalau kita sebut allama dan a'lama. A'lama memberitahu tapi dalam bentuk yang pantas, tak perlu masa yang lama.
Kalau alama, mengajar supaya orang tahu, tetapi mengambil proses yang lama. Ya. Okey. Contoh lain, surah yang sama, ayat yang berbeza, surah Al-Ankabut ayat yang ke-65 dan surah Al-Ankabut ayat yang ke-24. Fa'idha rakibu fil fulk. Dalam pada itu apabila mereka naik bahtera, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas kepadanya. Falamma najahum ilal bar, maka apabila Allah selamatkan mereka ilal bar, ke darat, idahum yusyrikun, mereka berlaku syirik kepadanya. Okay, kita perhatikan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-23, 24. Fama kana jawaba qaumihi. Kemudian seruan Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya. Illa an qalu, melainkan mereka berkata, uqtuluhu, bunuhlah Nabi Ibrahim, aw harriquhu, bakarlah dia, fa anjahu Allahu minan nar. Serta merta, disebut anja dekat sini, menunjukkan proses ni adalah proses yang pantas. Serta merta Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api neraka. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk mereka yang beriman. Jadi kita perhatikan dekat sini penggunaan najah untuk di atas bahtera, tetapi untuk kisah Nabi Ibrahim digunakan kalimah anja. Okay. Oh, saya tak letakkan huraian dekat sini ya. Tak ada huraian. Okey, jadi kenapakah untuk babak yang mana bila mereka naik bahtera, mereka minta dengan Allah, disebut najahum. Menunjukkan perjalanan mereka, mereka tak tahu sampai ke darat bila berlaku ombak dan sebagainya. Ya? Jadi ini Allah selamatkan mereka ke darat ni bukan dalam tempoh yang sekejap. Ini ada masa yang mereka lalui. Jadi sebab itu digunakan najahum. Dan mereka sendiri pun merasakan ini adalah satu tempoh yang lama. Ya, untuk mereka boleh selamat sampai ke darat, lalui ombak yang berliku-liku. Ya, jadi ini adalah satu tempoh yang dirasakan lama, maka digunakan kalimah najah. Berbanding kalau kisah Nabi Ibrahim AS, apa yang pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim sebelum ini, telah pun Nabi Ibrahim biasakan. Ya, contohnya berdebat dengan rajanya, berdebat dengan kaumnya, berdebat dengan ayahnya, kan? Itu adalah proses yang pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau Allah selamatkan daripada cengkaman kaumnya, maka sesuai digunakan najah. Tapi untuk detik ini, detik dibakar, ini adalah detik yang pantas Allah tu selamat Nabi Ibrahim. Maka digunakan anja. Boleh ya? Okey, kita teruskan lagi. Ada soalan ke? Okay, saya teruskan ya. Kalau tidak ada soalan, saya teruskan. Okey, dalam surah Al-Isra, Allah sebut, Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahr litabtaghu min fadlihi. Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut, supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya. Innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya ia maha mengasihani kamu. Ya. Meriahnya bahasa Arab, seronok dengar Ustaz terangkan perbezaan makna perkataan tu. Tapi susah nak ingat pattern bahasa Arab. Tapi dengar je lah. Ya. Okey, tuan-puan, mudah-mudahan Allah bantu tuan-puan. Paling kurang, lepas tuan-puan ikut sesi ni bersama saya, paling kurang puan yang asalnya dahulu tak minat bahasa Arab, dah mula minat nak belajar bahasa Arab. Ya, saya tahu belajar bahasa Arab untuk yang zero knowledge memang mencabar, tetapi paling kurang bila kita dah terdetik ada minat untuk belajar bahasa Arab, insya-Allah Allah bantu kita, insya-Allah ya. Antaranya dengan saya membentangkan ini, kita dapat kalimah-kalimah yang pelbagai, makna yang lebih membumi. Lepas itu mudah-mudahan Allah bantu saya dan tuan-puan untuk dalami lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, kita teruskan. Allah kata, huwallazi yusjikum, rabbukumul ladzi yusjikum. Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut, supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya.
Sesungguhnya ia adalah maha mengasihani kepada kamu. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah. Maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah, tidak mengingatinya, dan memanglah manusia itu sentiasa kufur. Jadi kita perhatikan ayat yang ke-66 hingga ayat ke-67. Firman Allah sebutkan, perangai manusia bila didatangi abduh, kemudaratan di lautan, jadi mereka cari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tetapi falamma najjakum, apabila Allah selamatkan kamu, ilal barri a'radtum, tapi kamu berpaling. Itu perangai manusia. Dan ini sebenarnya macam analogi. Ya, tanpa menafikan secara realitinya, bidalan Al-Quran dia tak sama dengan bidalan manusia. Bidalan dalam Al-Quran ia adalah realiti yang benar-benar terjadi. Ya? Tetapi kita boleh kiaskan, kita boleh bidalkan, analogikan dengan situasi kita yang tidak berada di atas bahtera. Kita juga, manusia juga ada yang melalui fasa ini. Contohnya dalam COVID, dia semangat sangat, meriah sangat ibadah dia kepada Allah. Tapi habis saja COVID, Allah selamatkan dia, dia pun a'rad tu. Dia berpaling semula, dia berpaling tadah. Okey, kita bandingkan dengan surah Yunus ayat yang ke-22 dan 23. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah Ta'ala yang memperjalankan kamu di darat dan di lautan. Kalau untuk surah Al-Isra, di lautan sahaja. Ya? Kemudian digunakan yusji. Di kat sini yusayyirukum, memperjalankan kamu. Fil barri, darat dan lautan. Hatta idha kuntum. Sehinggalah apabila kamu fil fulki, kamu di dalam bahtera, wajarayna bihim birihin tayyibah. Kemudian diperjalankan dengan mereka ini birihin tayyibah, dengan angin yang baik. Wa farihu biha, dan mereka gembira dengan angin tersebut. Ja'at harihun asif, datang kepada mereka angin yang kencang. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan, dan datang kepada mereka ombak daripada segenap tempat. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka menyangka mereka akan ditenggelamkan. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas hati. La in anjaytana, sekiranya engkau selamatkan kami min hadhihi, daripada perkara-perkara ini, dan aku lanna minasyakirin, nescaya kami akan bersama orang-orang yang bersyukur. Okay. Terus seterusnya, falamma anjahum, apabila Allah selamatkan mereka, idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi tanpa kebenarannya, dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya baghyukum ala anfusikum, kederhakaan itu kena pada diri kamu sendiri. Mata al hayatid dunya, kenikmatan kehidupan dunia yang sementara. Summa ilaina marji'ukum, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitahu kepada kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Okey, kita perhatikan dekat sini adalah ayat surah Yunus ni lebih kurang dengan ayat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65 ni. Jadi kenapakah untuk ayat yang ke-22 dalam surah Yunus digunakan anja bukannya najja? Kenapakah untuk yang ini digunakan anja bukannya najja? Saya nak ulang kaji sekejap tuan-puan. Sebab ni nota lama. Okey.
kat sini ya. Okey, untuk yang ini kita boleh bandingkan sama ada yang atas ni ayat yang ke-65 dalam surah Al-Ankabut dan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-66. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-66, Allah sendiri maklumkan massakumuddur. Ini semua adalah ad-dur, kemudaratan di lautan. Ya, jadi dhalla, mereka sesat. Man tad'una illa iyyah. Okey, jadi disebut ayat yang ke-67, hilang lenyaplah. Okey, dhalla, bukan mereka sesat, hilang lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah. Jadi dah hilang semua dah. Berhala lain, mereka dah lupa ketika ini. Jadi Allah sebut najjakum. Jadi mereka lalui ad-dur. Ad-dur ini lebih umum. Disebut mudarat, tidak dinyatakan mudarat yang macam mana. Jadi ini sifatnya adalah umum mudaratnya. Okey, tetapi dekat sini Okey, tetapi dekat sini ayat yang ke surah Yunus digunakan anjaitana dan anjahum kerana apa? Kerana disebutkan apakah mudarat yang menimpa mereka. Antaranya awalnya mereka lalui angin yang baik. Kemudian mereka sempat gembira. Kemudian datanglah rihun asifun, angin yang kencang. Kemudian datanglah kepada mereka al-maut, ombak, min kulli makan, daripada setiap tempat. Sehinggalah mereka rasa mereka akan ditenggelamkan. Jadi mereka sebut lain anjaitana, kalau kamu selamatkan kami ketika ini, min hadhihi, daripada semua ini, dan aku nana minasyakirin. Jadi disebut tu pada peringkat hujung dah. Jadi menunjukkan ini adalah proses yang pantas. Selepas itu, selepas mereka rasa mereka ditenggelamkan, baru mereka berdoa. Jadi ini digunakan anjaitana, proses yang pantas. Tapi yang ini, ketika ini adalah proses yang kita tak dimaklumkan. Apakah kemudaratan yang berlaku? Adakah yang disebutkan ini ada pada peringkat awal kemudaratan ataupun pada peringkat hujung. Tapi yang ini, ayat yang ke-22 ini adalah pada peringkat hujung, maka digunakan anjaitan. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya, dalam surah Yunus ayat yang ke-73, fakadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu. Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikutnya yang beriman dalam bahtera. Okey, satu lagi, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh sarat. Jadi digunakan satu fanajjainahu, satu lagi fa'anjainahu. Jadi kenapakah dalam surah Yunus penggunaannya fanajjainahu, tetapi dalam surah Asy-Syu'ara digunakan fa'anjainahu. Jadi kita perhatikan. Lepas ini, dia yang berkait dengan ini adalah berkaitan dengan kisah. Ya? Ini adalah kisah Nabi Nuh. Pada ayat 73 dalam surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-119, artinya dia adalah berada di penghujung babak. Ya? Okey, dekat sini ya. Okay, jadi yang kita bandingkan tadi adalah surah Yunus dan surah Asy-Syu'ara. Surah Yunus. Okay, untuk surah Yunus, fakadzabuhu fanajjainahu, saya besarkan supaya lagi ramai boleh nampak. Lalu mereka mendustakan Nabi Nuh, fanajjainahu, dan kami selamatkan Nabi Nuh, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh, fil fulki, dalam bahtera,
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. Okay. Saya teruskan ya. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. Jadi dekat sini digunakan فَنَجَّيْنَاهُ fil fulk. Tetapi sebaliknya untuk dalam surah Asy-Syu'ara digunakan فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ. Jadi ada beza فَأَنْجَيْنَاهُ dan فَنَجَّيْنَاهُ. Okay, kita perhatikan. Dalam perkesahan surah ni, وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ. Okay, disebutkan ni ya. Okay. Disebutkan apa yang menunjukkan kepada mubalaghah, iaitu ekstrimnya dalam kisah Nabi, dalam kisah kaum Nabi Nuh. Okey, tuan-puan jangan risau. Sekejap ya, saya buat supaya tuan-puan tak boleh annotate kita punya ni ya. Okey. Kalau ter-annotate tu tak ada masalah. Saya dah adjust. Okey. Fa fi qissati 'Ad, dalam kisah Nabi, kisah 'Ad, kaum 'Ad, atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Jadi dalam surah ni, kisah-kisah lain juga merujuk kepada mubalaghah. Disebut sifatnya ekstrim. Maka digunakan digunakan bentuk-bentuknya yang lebih kurang begini ya. Okey, dalam kisah-kisah yang lain dalam surah ni, dalam surah Asy-Syu'ara, bukan surah Asy-Syu'ara, sebenarnya dalam surah gambar ya. Okey, jadi dekat sini dalam surah Asy-Syu'ara ada kisah-kisah kaum yang lain juga selain daripada surah Yunus. Surah Yunus ni ada kisah yang kita sebutkan kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Musa. Tapi tidak disebutkan kisah kaum 'Ad, kisah kaum Thamud, kisah kaum Lut ya, untuk dalam surah Yunus. Tapi surah Asy-Syu'ara menyatakannya. Okey, jadi disebut fa'anjainahu. Jadi yang dibincangkan dekat sini, yang saya baca ni, patutlah saya tak berapa faham. Sebenarnya kalimah al-fulkil mashhun. Kenapa ada kalimah mashhun dekat sini? Ya, maksudnya bahtera yang sarat. Jadi kalimah yang kita beri perhatian bukan mashhun. Sebenarnya kalimahnya adalah pada fa'anjainahu. Ya, fa'anjainahu. Dekat sini fa'anjainahu. Dekat sini kalimah fa'anjainahu. Mohon maaf ya tuan-puan. Okey, jadi fa'anjainahu dalam surah Al-A'raf digunakan fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulk. Jadi kalimah yang kita bincangkan tadi adalah surah Asy-Syu'ara digunakan fa'anjainahu. Berbanding dalam surah Yunus digunakan fanajjainahu. Okey, kita bincangkan dahulu untuk dalam surah Yunus kenapa digunakan fanajjainahu. Okey, at-tasydid fi najjaina yadullu 'ala al-kathrah wal mubalaghah. Wa ja'at fi siyaqi dhikri tahaddi. Okey, kerana tasydid dalam kalimah pada huruf jim tu najjaina merujuk kepada kathrah. Benda yang Allah selamatkan adalah perkara yang banyak ataupun taksir, dia mengambil masa. Ya. Wal mubalaghah, dan sifatnya adalah ekstrim. Jadi kita perhatikan dia ada sambungan. Kalau dekat sini fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Tapi untuk surah Yunus fil fulki wa ja'alnahum khalaifa. Ada sambungan ni wa ja'alnahum khalaifa. Iaitu kami jadikan mereka sebagai khalifah. Wa aghraqna alladhina kadzabu. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Jadi kalimahnya fanajjainahu, dia ada sambungan dia. Selepas itu mereka hidup tetapi mereka dijadikan sebagai khalifah. Ya. Jadi digunakan fanajjainahu. Tetapi untuk surah Asy-Syu'ara, al-mawqif huna, situasi ini la yahtamilul baqa.
Tidaklah membawa maksud al-baqa kat sini ya. Tidaklah membawa maksud dia kekal. Berbanding ayat dalam surah Yunus ada waja'alnahum khalaifa. Mereka kekal. Kalau mereka selamat, kami jadikan mereka sebagai khalifah. Mereka kekal. Tetapi untuk surah Asy-Syu'ara tidak diceritakan. Mereka kalau mereka kekal ni mereka jadi apa? Ya. Okey, kalau selepas mereka selamat mereka jadi apa? Okey. Wal mahajjah atwal wat tahdidat asyad. Dan hujah-hujah yang disebutkan dekat sini adalah lebih panjang dalam surah Asy-Syu'ara dan ugutan-ugutannya lebih dahsyat. Maka digunakan fa'anjainahu. Dan kemudian mereka orang yang kafir, mereka menyifatkan orang yang beriman ni adalah aradhil, orang yang paling hina. Wattaba'akal ardhalun. Dan mereka minta supaya mereka diusir dan mereka mengugut untuk direjam orang-orang yang beriman. Qalu la illam tantahi ya Nuh. Mereka berkata, kalau kamu tak berhenti wahai Nabi Nuh, la takunanna minal marjumin. Nescaya kamu akan masuk dalam kalangan orang yang direjam. Maka Nabi Nuh fasyaka ila rabbihi takdziba qaumi. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pendustaan kaumnya. Qala, Nabi Nuh berkata, Rabbi inni, Tuhanku, inna qaumi yakdzibun, inna qaumi kadzabun. Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Wa da'a bin najati lahu wa liman ma'ahu. Dan dia berdoa juga supaya Allah selamatkannya, kemudian orang yang bersamanya. Jadi faftah baini wa bainahum fatha. Maka bukalah antaraku dan antara mereka fatha. Dengan pembukaan maksudnya menangkanlah kami. Wa najjini, dan selamatkan kami, wa man ma'iya minal mu'minin, dan orang yang bersama kami. Jadi doa ni doa yang dah disebutkan, maka fa'anjainahu disebut pada penghujung sesi. Ya, bila disebut penghujung sesi, maka digunakan fa'anjainahu. Seolah-olah apa yang telah berlaku panjang tadi tu, jadi pada penghujung sesi ini dirasakan sangat pantas. Ya, jadi fa'anjainahu. Jadi fa'du'a'u. Jadi doa yang diminta oleh Nabi Nuh AS, doa itu dimustajabkan oleh Allah dengan begitu pantas. Maka disebut fa'anjainahu. Nabi Nuh berdoa kepadaku, terus aku makbulkannya. Ya. Okey, tetapi dalam surah Yunus digunakan fanajjainahu. Kenapa? Okey, lafaz man dekat sini, lafaz man adalah lebih umum dan lebih menyeluruh dalam bahasa Arab, ya, berbanding kalimah alladzina. Tetapi untuk yang ini, ma'ahu dengan wa man ma'ahu, ini adalah kalimah yang sama dengan surah Asy-Syu'ara. Yang dimaksudkan dengan alladzina mungkin dengan kalimah dekat sini dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf digunakan walladzina. Dalam surah Asy-Syu'ara waman, surah Yunus waman. Jadi dia dah mula bincang tentang kalimah waman ma'ahu. Jadi yang kita bincangkan tadi adalah kalimah najjaina. Kenapakah digunakan najjaina? Kerana konteks dalam surah Yunus ini adalah pada konteks menyebutkan ugutan Allah kepada orang yang tidak beriman. Jadi digunakan fanajjainahu. Ya, itu antara huraian yang ringkas. Jadi tuan-puan, selepas ini tuan-puan boleh perhatikan juga antara keindahan-keindahan bahasa Al-Quran Karim dalam kisah. Selalu sahaja ada perbincangan kenapa digunakan fanajjaina, kemudian fa'anjainahu. Kemudian kita perhatikan dalam surah Yunus ni digunakan ada kalimah kadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Nuh. Jadi penggunaan kalimah mendustakan ni menunjukkan apa yang diceritakan ini adalah cerita yang besar. Berbanding dalam surah Asy-Syu'ara tidak dinyatakan fakadzabuhu, mereka dustakan. Ya. Okey, wallahu a'lam. Ada sedikit lagi insya-Allah. Saya rasa perkara yang kita bincangkan ni mudah-mudahan makin jelas. Tapi yang ini saya akan sambung pada minggu hadapan, mudah-mudahan, dan kita masuk juga pada tajuk berikutnya. Tajuk berikutnya adalah berkenaan dengan al-mabni lil majhul, kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Tapi kita akan bincangkan, kita akan habiskan yang ini insya-Allah. Okey, tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan dan sebagainya ataupun nak kongsikan, silakan. Okey, kalau tidak ada, saya rasa insya-Allah kita boleh teruskan lagi
perbincangan kita pada minggu hadapan. Soalan-soalan yang berbangkit saya akan cuba baca nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri penghayatan yang lebih baik untuk saya dan tuan-puan terhadap kalam Allah supaya kita boleh menghayati ayat Al-Quran dengan sifatnya lebih basah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Salam.